Hai, jadi kita akan sambung dengan discussion SPM trial negeri Pahang kita. Okey, SPM kertas soalan ADMIT Paper 1 tahun 2020 lah, ADMIT Paper 1. Jadi untuk soalan 12 ni, kita diberi satu nombor ya. Ni ada nombor yang kita diberi dan dibagi tahu kat sini dia adalah recurring decimal number. Maksudnya nombor perpuluhan yang berulang lah, sentiasa ada. Apa maksud sentiasa ada? Contohnya okey. Okey. Contohnya uh, kita ada kosong perpuluhan uh, 0.3 54 54 54. Okey, 1, 2, kita ada 54. Apa maksud recurring decimal number ni? Maksudnya anda boleh lihat sendiri ya. 54 ni nanti akan sentiasa berulang. 54 lagi, 54 lagi dan sampai ke sudah 54 lah. Dan bila mana dia ada recurring decimal number ni, maksudnya dia punya nombor ni sampai infinite lah. Dia punya 54 ni sampai infinite. Kita tak tahu dia akan berulang berapa banyak kali, tapi dia sentiasa akan berulang sebanyak sampai infinite. Okey. Jadi itu adalah secara ringkas maksud berkenaan dengan recurring decimal number. Jadi apa yang soalan minta, soalan nak kita express nombor ni dalam bentuk dia punya fraction. Dia nak dalam fraction pula. So dalam dia punya simplest form lah. Jadi kalau contoh kita ada 0.5, senanglah kita boleh jadi 5/10, okey. Lepas tu kita simplify kan, simplest form kan akan jadi 1/2 kan. Tapi sekarang macam mana kita nak simplify kan nombor yang ada recurring decimal number ni? Okey, jadi kita akan discuss lah dalam this question. Okey, jadi first of all, bila kita berbicara tentang recurring number, okey, kita mesti ingat satu perkara yang penting lah, iaitu dia kemungkinan besar akan melibatkan geometric progression. Okey. Sebelum ni kita dah belajar tentang sebelum ni ada soalan berkenaan dengan arithmetic progression, tapi sekarang kita akan discuss ataupun kita akan apply geometric progression. Jadi ini adalah list of formula ya daripada this paper, muka surat 2, anda boleh cari nanti muka surat 2. Okey, tapi saya nak ingatkan lagi sekali, nombor 9 dengan nombor 10 ini okey adalah untuk arithmetic progression, manakala 11 sehingga 13 barulah untuk geometric progression lah. Sebab takut confuse kan, kita ada TN, kita ada TN, SN dan juga SN. Okey. Jadi dalam geometric progression, perkara yang kita kena tahu adalah okey, apa beza geometric progression dengan arithmetic progression? Jadi bayangkan saya ada satu siri nombor ya. Jadi nombor saya 0.3, 0.03, 0.003 dan seterusnya lah. Okey. Dan ini ini adalah saya punya first term, ini adalah second term, ini adalah third term saya. Sebutan ketiga, sebutan kedua, sebutan pertama, dan sebutan pertama selalunya kita akan wakilkan dengan huruf A lah. Okey. Jadi kenapa saya kata siri nombor ni ataupun set nombor ni adalah geometric progression? Sebabnya kalau arithmetic, sorry ini P sebenarnya. Kalau arithmetic sekejap ya. Okey, kalau arithmetic progression, dia sepatutnya ada common difference. Okey, common difference maksudnya dia punya beza sepunya lah, dia punya beza sama daripada terms 1 ke terms 2. Contoh kalau beza di 2, terms 2 dengan terms 3 pun beza dia mesti 2 juga. Okey, jadi kalau kita try, kita try tengok T2 tolak T1, kita akan dapat 0.03 tolak 0.3 kan. Jadi kita akan dapat negatif ya. Sebab dia lagi kecil, negatif 0.27. Okay. Itu adalah difference yang pertama lah. Tapi kalau difference yang kedua, daripada T2 kepada T3,
Jadi T3 tolak T2, kalau kita try tolak 0.003 tolak 0.03, okey, terms 3, sebutan yang ketiga tolak sebutan yang kedua ni, kita akan dapat kosong, sorry, negatif lagi. Sebab kenapa negatif? Sebab yang ni lagi kecil lah. Jadi negatif 0.027. Nampak tak sama kan? D1 dengan D2. Jadi D1 kita tak sama dengan D2. That's why kita, ini bukan arithmetic progression lah. Tapi kenapa saya tahu ni geometric progression? Jadi kalau arithmetic progression, dia ada common difference, okay, dekat sini, sorry, common difference. Kalau geometric progression dia ada common ratio lah, okay. Maksudnya ratio dia sama untuk kalau daripada first term ke second term, contoh ratio dia 2, second term to third term pun ratio dia pun 2 juga. Okay, kita try lah buktikan ya. Okay, jadi R1 sama dengan sebutan kedua bahagi sebutan pertama. Kita akan dapat 0.03. Okay, 0.03 is sebutan kedua. Sebutan pertama kita akan letak dekat bawah. Okay, jadi ini akan kita gerak ke sana lah. Kalau atas gerak 2 kali, bawah pun gerak 2 kali. Kita akan dapat 3/30. Kalau simplifikan dapat 1/10. Jadi ratio yang pertama is 1/10. Kalau ratio yang kedua pula, okay, kita try tengok ratio kedua, maksudnya ratio daripada sebutan kedua kepada sebutan ketiga, adakah sama dengan sebutan pertama dengan sebutan kedua? Jadi kita try tengok dulu. Jadi kalau third term, okay, sebutan ketiga ada 2 kosong ni, okay. Jadi 0.003 bahagi sebutan kedua kita tadi yang ni lah, 0.03 kan. 0.03 should be sama dengan this one. Okay, bila kita gerakkan, okay, 1, 2, 3, bawah pun kena gerak 3 kali. Jadi akan jadi 3/30. Sebab ada kosong ni kat sini, dapat 1/10. Nampak dia punya ratio samalah kan. That's why ini adalah geometric progression. Okay, dan daripada geometric progression ni, kalaulah kita cuba nak cari dia punya SN, okay, bayangkan soalan saya nak summation for the first 3 terms. Maksudnya apa? Okay, maksudnya, okay, ni sebutan pertama saya, ini sebutan kedua saya, ini sebutan ketiga saya. Kita tambahkan tiga-tiga ni berapa dapat? Okay, jadi macam itulah. Jadi S3 saya adalah sama dengan 0.3 campur 0.03 campur dengan 0.003. Jadi basically saya akan dapat 0.333 lah. Okay, kalau S4 pula should be ada 4, 3, 3, 3, 3. Jadi kalaulah n kita semakin meningkat, 3 ni semakin banyak lah. Jadi kalau saya kata S infinite, dia akan jadi 0.333 dot lah. Sebab maksudnya dia recurring, sama macam kes ni lah, dia recurring decimal number dot lah. Okay, jadi sebenarnya at the same time, kalau kita perasan, nombor ini adalah dalam bentuk desimal lah. Jadi kita sebenarnya boleh simplifikan dia sebenarnya untuk jadi 1/3. Kalau tekan kalkulator akan dapat sama lah sebenarnya, 1/3 sama 0.333 ni lah. Okay, jadi apa yang saya cuba nak sampaikan sebenarnya adalah daripada satu siri geometric progression ni, sebenarnya kita boleh dapatkan satu desimal yang recurring sebenarnya. Okay, bayangkan kita ada siri nombor ni. Kita ada satu siri nombor ni. Sebenarnya in the end, kita boleh dapatkan dia punya recurring number ni. Dengan dia punya dalam bentuk desimal lah. Okay, dalam bentuk desimal. Okay, dengan syarat kita kena guna dia punya infinite properties tu lah. Okay, infinite properties tu. Okay, jadi kita akan apply the same thing untuk jawab soalan nombor 12. Okay, untuk jawab soalan nombor 12 ni, kita kena tahu beberapa perkara. Okay, yang pertamanya,
dekat sini, okey, yang pertamanya, okey, kita salin dulu soalan, okey, tak ada masalah pun, salin je dulu soalan. 0.35 4, 5, 4, 5, 4 ada 4 kali, 1, 2, 3, 5, 4 berdasarkan soalan lah. Dan dia recurring. Okay. Jadi, kalau kita tengok dekat sini pun sebenarnya dia macam cantik tau sebab dia recurring. Nampak 5, 4. Dekat sini pun ada 5, 4. Sini pun ada 5, 4. Sini pun ada 5, 4. Okay. Cuma yang tak cantiknya sekarang adalah dekat sini sebenarnya. Tiba-tiba pula ada 3 dekat sini, kan? Tiba-tiba ada 3 dekat situ. Jadi apa yang kita kena buat sebenarnya, kita kena asingkan lah. Kita tak ada masalah pun. Kita just, we just have to splitkan 3 ni daripada the rest ni supaya kita nak nampakkan recurring punya pattern tu lah. Jadi dia akan jadi, yang ni akan sama dengan, okay, dia akan sama dengan 0.3, okey, tambah 0.054, 4 kali ya, 54, 54, 54, dot, nampak? Dan kita dah asingkan, ini barulah kita boleh, this one baru kita boleh guna properties summation infinite tadi untuk geometric progression. Jadi kita akan fokus on this one dululah. Okay, daripada this one, okay, apa yang kita boleh dapat pula information? Sebenarnya kita boleh dapat dua information. A sama dengan berapa, R sama dengan berapa. Okay, jadi kita akan cari A berapa, R berapa lah. Okay, daripada information tu, okay, sorry, kenapa kita kena cari A sama dengan berapa, R sama dengan berapa? Sebab nanti in the end saya nak gunakan formula S infinite. Apa formula S infinite? Inilah kita just refer to this formula lah dekat nombor 13 ni. So Sn, cara saya ingat air lah. Jadi A bahagi 1 tolak R air. Jadi A bagi 1 tolak R. A, okay, kita ada A dekat sini bagi 1 tolak R, di mana R tu dia mesti less than 1 lah. Okay, jadi kita cuma perlukan A dengan R je, buruknya R. Kejap, kita cuma perlukan nilai A dengan R sahaja untuk kita dapatkan S infinite tu berapa. That's why saya kata kita kena cari A dengan R berdasarkan this decimal number lah. Jadi, nombor kita tadi adalah, kita salin dulu. Okay, kita salin dulu. Yang ni saya salin kat bawah. Jadi 0.054, 54, 54, dot. Kalau saya buat 54, dot pun should be okay lah. Faham je sebenarnya. Dan sebenarnya kita boleh tahu satu benda ya. A kita sama dengan berapa, iaitu A kita sama dengan 0.054. Dia sampai the first one. Okay, sampai the first one sebelum dia repeat banyak kali ni, sebelum dia ulang banyak kali, itu adalah kita punya A lah. Okay, dan kita punya R basically kita kena tahu T2 bahagi T1 lah kan. Jadi kita tahu A kita is actually T2, T1, the first term. Macam mana saya nak tahu T2 berapa? Berdasarkan sini sebenarnya saya boleh tahu T2 ya. So, kalaulah dia, the first one is A1, okay, the first one tadi is A, so the second one should be your second term lah. Jadi T2 kita sama dengan 0.0054. Okay, kita tak perlu ambil 54 ni sebab 54 ni actually belongs to the first term tadi. Okay, jadi daripada situ kita boleh dapatkan kita punya R. R kita adalah sama dengan this one, 0.00054 bahagi 0.054. Kalau okay, jadi kita akan gerakkan lah. Jadi kita gerak kat sini berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Gerak 5 kali. Sini pun 5 kali lah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 2 kosong ya kat bawah. Jadi 5, 4 kat atas.
5400, jadi akan dapat 1/100. Sebenarnya daripada gambar rajah ni, daripada nombor ni pun kita dah dapat tahu dah R kita sama dengan 1/100. Ni saya just tunjukkan lagi detail lah macam ni kita dapat R, nilai ratio kita. Okey, jadi kita dah ada A. Okey, dah ada A, kita dah ada R. Apa lagi? Kita masukkan je lah daripada equation ni, equation I kita tu lah. Jadi equation tu jangan risau, diberikan dalam list of formula. Just refer je lah kalau tak hafal. Kita jadi S infinite sama dengan A 1 tolak R. Okay, dan R kita memang less than 1 ya. Dan A kita tadi berapa? 0.054. Okay, jadi A 0.054 0.054 bahagi 1 tolak 1/100 lah. Okay, 1/100. Okay, lepas tu kita akan dapat dekat sini is actually equal to 0.054 bahagi dengan 1 tolak 0.01. Kita akan dapat lagi 0.054. Kalau anda boleh tunjukkan lagi cepat, tunjuk je, tak apa, saya just tunjuk detail by detail. Let's say lah kalau anda tak tahu nak proceed macam mana kan. Okay, jadi di bawah ni 1 tolak 0.01 sama dengan 0.99 lah. Okey, lepas tu apa yang saya akan buat, saya akan pindahkan decimal ni lah. Ini atas gerak 3 kali, bawah pun kena gerak 3 kali. Jadi dia akan jadi 54/990. Kita simplifikan lah. Kita simplifikan, kita nampak 9 kat sini, jadi kita try guna 9 dulu. 54 bahagi 9 akan dapat 54 bagi 9 akan dapat 6. Okay, bawah ni 90 bagi 9 basically 110 lah. Dan kita tahu di sifir 2 boleh lagi kan, jadi akan jadi 6 bagi 2 3, 110 bagi 2 akan jadi 55. Okay, kita bagi 2 ni, kita bahagi 9. Okay, this one kita bahagi 2 lah. Okay, dapat 30-35. Okay, jadi kita dapatlah kita punya nombor dalam bentuk fraction. Okay, jadi inilah jawapan dia. Betul tak? Jawapan dia salah ya. Sebab kenapa jawapan dia salah? Sebabnya nombor fraction ni betul, tapi nombor fraction ni untuk yang ini saja. Untuk yang this one je nombor fraction ni. Tapi sebenarnya nombor kita sebenarnya kita dah split tadi kan. Ada 0.3 dan juga ada yang recurring decimal number ni lah. Jadi kita baru dapatkan this one. So apa lagi? Just tambahkan je lah dengan 0.3. Jadi ini bukan jawapan akhir. Apa yang kita kena buat sebenarnya tadi, kita dah splitkan 0.3 tadi. Just buat je lah. 0.3 campur dengan 3/55. Okay. Jadi kita tahu 0.3 basically sama dengan 3/10 tambah dengan 3/55. Okey, apa yang saya nak buat seterusnya adalah daripada sini sebenarnya kita boleh buat sesuatu lah sebenarnya. Jadi kalau kita perasan ini 10, ini 55. Jadi kalau 55, sifir 55, okay, sifir 55, kalau kita darab 2 sebenarnya kita akan dapat 110 lah. Dan actually 10 pun kalau kita darab 11 kita akan dapat 110 kan. Jadi dekat sini kita akan samakan denominator. Ini kita akan darab 110. Ini pun kita akan darab 110. Ini kita akan darab 2 lah. Okay, darab 2. Jadi kita akan dapat dekat sini 3 darab 110 is basically 330 bahagi 110. Sorry, ini bukan darab 110, ini darab 11 saja. Okay, jadi 3 darab 11 is 33, 10 darab 11 is 110. Okay, sorry tadi salah. And the second one would be 3 darab 2 is 6 bahagi dengan 55 darab 2 tadi 110 lah. Okay, dan kita dapat kita punya
denominator sekarang dah sama, okey? Denominator dah sama, jadi apa lagi kita just buat je lah. 33 kalau campur dengan 6 boleh jadi akan jadi 39. Denominator dah sama, jadi itulah jawapan kita, okey? Jadi inilah jawapan untuk soalan nombor 12. Okey, tapi bagi saya personally, soalan nombor 12 ni menarik lah sebab dia betul-betul menguji pemahaman kita berkenaan dengan geometric progression, dan basically yang lain tu just guna formula je lah, and formula dah ada dekat muka surat 2. Okay, jadi itu dulu untuk soalan nombor 12. Kita jumpa kemudian untuk soalan nombor 13.